Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini, hari Ahad, dapat sama-sama kita berpeluang mengadakan sesi live ataupun siaran langsung menggunakan aplikasi TikTok. InsyaAllah mana pagi ini kita akan teruskan dengan bahasan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang membahaskan berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitulah bahasan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah yang berminat boleh sama-sama kita follow live ini sehingga selesai, insya-Allah. Yang mana belajar ilmu akidah ini adalah fardu ain, hukum dia fardu ain, wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Wajib dengan maksud wajib syarak. Kalau tak mengaji dijanji seksa di akhirat. Kalau mengaji dapat pahala, kalau tak mengaji dijanji seksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik, jadi pada pagi ini kita akan sambung pula pada sifat seterusnya, iaitulah pada muka surat 20 muka surat 20, iaitulah sifat yang ke-11. Sifat yang ke-11. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ke-11, yakni sifat yang ke-11, sifat Allah Ta'ala yang ke-11 daripada 13 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari hingga boleh percaya, dan wajib i'tiqad di dalam hati tiap-tiap mukallaf tersebut. Baik, 13 sifat ini berlaku di atas qaul atau penjalanan Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik, qaul yang muktamad. Kalau qaul yang masyhur 20 sifat mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi. Dua-dua betul lah. 20 sifat pun betul, 13 sifat pun betul. Kalau 13 sifat tu tidak termasuk dengan sifat ma'nawiyah, kaunuhu itulah. Jadi kalau 20 sifat tu dia termasuk dengan sifat ma'nawiyah, sebab tu jadi 20. Dua-dua betul dua-dua betul. Baik, qala musannif, wajib kita percaya wajib di sini dengan maksud wajib syarak. Wajib ni banyak wajib ni di sini, kalau wajib kita maksudnya wajib syarak. Di sini kena tambah sikit lah. Kalau ada kitab tu boleh kena tambah sikit. Wajib atas kita. Wajib atas kita. Kalau dalam kitab Aqidatun Najin dia ada sebut, kalau wajib ala yakni wajib atas tu dengan maksud wajib syarak. Kalau wajib bagi dengan maksud wajib akal. Itu beza dah. Wajib banyak. Wajib ni banyak lah. Bahasan dalam kitab Misbahul Munir pun ada sebut. Wajib syarak, wajib akal, wajib adat, wajib aridi. Semua tu kena mengaji lah.
Baik, wajib kita ni siapa? Kita ni tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu siapa? Dia ada 4 syarat lah. Nak jadi mukallaf ni dia ada 4 syarat. Yang pertama, nak jadi mukallaf tu dia kena berakal. Maksudnya dia bukan gila lah. Dia orang yang berakal. Itu syarat yang pertama nak jadi mukallaf. Yang kedua, syarat nak jadi mukallaf ni dia mestilah sampai umur. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, mazhab kita lah, perempuan 9 tahun, lelaki 15 tahun. Tu syarat nak jadi mukallaf yang kedua. Yang ketiga pula, syarat nak jadi mukallaf mestilah sampai seruan agama padanya. Dia tu sampai seruan agama. Kalau seseorang itu kalau macam apa, yang hidup dalam hutan tu lah, macam Tarzan tu, dalam hutan, tak pernah dengar tentang Islam, yang tu lain lah. Yang tu dipanggil bukan mukallaf, sebab dia jauh daripada tempat-tempat yang menyebarkan agama Islam. Contohnya masjid, surau. Maknanya dia duduk tengah-tengah hutan. Dia tak tahu Islam tu benda apa pun dia tak tahu. Dia tak pernah dengar berkaitan Islam, maka dia tu bukan mukallaf. Maknanya syarat yang ketiga mestilah sampai seruan dakwah Islam tu. Dan yang keempat, sihat panca indera. Maknanya dia boleh melihat ataupun boleh mendengar, ataupun dia ada dua-dua lah, melihat pun boleh, mendengar pun boleh. Yang tu dipanggil mukallaf lah. Tapi kalau dia tu dua-dua tak ada, dengar pun tak, lihat pun tak boleh, buta, dengar pun tak juga, tuli, maka tak dipanggil mukallaf. Itu syarat-syarat mukallaf. Baik, wajib kita ni apa dia? Percaya. Percaya maksudnya beriman. Wajib kita beriman. Iman tu dalam hati ni, wajib percaya. Jadi sebelum kita nak percaya tu, dia main kat mana? Dia main kat tahu dulu. Kita nak percaya apa-apa pun kita kena tahu dulu. Jadi tahu tu main kat mana? Tahu tu datang daripada belajar, mengaji. Maka diri mengaji itulah dipanggil wajib syarak. Kita berjalan keluar daripada rumah kita, pergi ke tempat belajar tu dipanggil berjalan tersebut wajib. Asalnya berjalan tu hukum dia harus, tetapi berjalan ke tempat mengaji ilmu akidah dipanggil wajib syarak. Maka kalau tak berjalan ke tempat mengaji akidah itu dipanggil berdosa lah, dijanji dengan seksa di akhirat. Tu baik. Wajib kita percaya dan i'tiqad ni maknanya mengaku dalam hati, kena jazam, kena yakin 100% dalam hati. Kena yakin 100%. Dia tidak boleh ada zon, dia tidak boleh ada syak, dan dia tidak boleh ada waham. Zon ni maknanya kalau 70 dengan 30 tu, 70 tu dia ambil yang 70. Dia dekat-dekat nak yakin lah, tapi tak yakin lagi. Contohnya barangkali dia kata, barangkali Tuhan ni ada kot sifat sama. Contohnya macam tu lah. Dia tak boleh, dia kena yakin Tuhan mesti ada sifat sama. Kena yakin 100%. Dia tak boleh ada zon. Zon ni barangkali Tuhan ni ada kot sifat sama ni. Dia ambil yang 70. 30 dengan 70 dia ambil yang 70. Tu dia panggil zon. Ataupun syak. Syak pun tak boleh juga. Tuhan ni adakah tak ada? Adakah tak ada ni sifat sama ni? Adakah tak ada? Bersamaan di antara ada dengan tak ada tu bersamaan. Tak boleh juga. Dan yang ketiga, tidak boleh ada waham. Waham tu macam mana? Perasaan-perasaan Tuhan ni ada sifat sama ni. Perasaan-perasaan saja. Antara 70 dengan 30 dia ambil yang 30 tu. Tu dipanggil waham. Jadi ketiga-tiga tadi tu tidak boleh ada lah. Kena i'tiqad tu dengan yakin 100%. Tuhan ni mesti ada sifat sama. Tu dia tak boleh ada zon, dia tak boleh ada syak, dan dia tak boleh ada waham. Tu baik. I'tiqad maknanya mengaku 100%, yakin 100% bahawasanya Tuhan tu ada sifat sama. Bahawasanya i'tiqad bahawasanya tetap mesti dan stabil, pasti. Dalam kurungan dia kata wajib. Wajib bagi Allah Ta'ala. Bila sebut wajib bagi Allah Ta'ala ni maknanya wajib akal lah. Wajib akal. Kalau wajib kita tadi tu wajib syarak. Kalau wajib akal ni lain pula pengertian dia. Kalau wajib kita wajib syarak dengan maksud kalau buat dapat pahala, kalau tak buat dijanji dengan siksa.
Kalau wajib bagi, dinamakan wajib akal. Wajib akal ni macam mana ta'rif dia? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tidak digambar pada akal kata ketiadaannya, itu dipanggil wajib pada akal. Jadi perkara tersebut mesti kena ada. Akal tak tergambar kata tiadanya, itu dipanggil wajib akal. Wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan sam'un. Wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan sam'un, sama'. Ertinya erti sam'un tu, ada tanya, Assalamualaikum, pengajian ini ada rakaman di mana-mana tak? YouTube ke? Ada nah. Boleh, pengajian ada dekat YouTube nah. Saya up dekat YouTube, boleh tengok lah. YouTube. Masuk pada profil saya dan klik pada logo YouTube tu, dan terus masuklah YouTube. Baik, jadi sama' lah. Wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan sam'un. Sam'un ni sama', sifat sama'. Ertinya erti sama'. Erti ni apa dia? Apa beza erti dengan maksud? Kalau erti ni terjemahan lah. Ertinya yakni terjemahan sam'un ni. Sam'un ni, sama' ni bahasa Arab. Terjemahan dia apa dah? Mendengar atau pendengar. Mendengar atau pendengar. Jadi kalau mendengar ni dipanggil takluk. Terjemahan daripada kitab-kitab Jawi yang lama dipanggil mendengar, sam'un ni, atau pendengar. Atau ni kalau kita mengaji ilmu kaedah nahwu dipanggil ataf li takhir. Untuk pilih nak panggil mendengar pun boleh, pendengar pun boleh. Tapi kalau mengikut terjemahan daripada ulama tauhid yang sangat terkenal lah sampai hari ini, nama dia disebut, iaitulah pada Mekah. Pada Mekah terjemahkan sam'un itu dengan pendengar. Dia terjemah dengan dia tambah kat depan, pendengar. Supaya apa? Supaya dapat membezakan di antara sifat dengan takluk. Kalau sifat pendengar, kalau takluk dia mendengar, barulah kita boleh beza lah. Baik. Kemudian jadi sam'un itu diterjemahkan mendengar ataupun pendengar, tapi yang kita rasa yang lebih tepatnya ada pendengar lah, mengikut terjemahan daripada pada Mekah, ulama tauhid yang begitu terkenal, yang begitu hebat suatu ketika dulu, yang melahirkan beratus-ratus anak murid yang alim-alim. Semuanya didikan daripada pada Mekah tersebut. Baik. Jadi pendengar, apa dia tu? Iaitu pendengar tu, iaitu pendengar tu satu sifat. Yang kata pendengar itu satu sifat yang ada. Yang ada maknanya sifat tu wujudi, sifat yang bangsa ada. Diri sifat tu ada sungguh. Tu dimaksudkan satu sifat yang ada, maknanya diri sifat sama itu ada sungguh. Macam mana tu? Sekira-kiranya Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itu dimaksudkan dengan satu sifat yang ada. Maksudnya diri sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Boleh lihat sekiranya Allah Ta'ala izin. Kerana sama' ini termasuk di antara 7 sifat ma'ani yang bangsa wujudi. Sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Baik, lagi qadim. Sifat tu yang ada lagi qadim. Qadim ni maknanya sedia kala lagi, bukan baharu. Sifat sama' tu sedia kala lagi duk ada siap dah. Ada pada zat Allah yang qadim, menumpang pada zat Allah Ta'ala yang qadim. Lagi qadim, yakni sedia lah. Sifat sama' tu duk sedia ada, dengan maksud tidak ada permulaan, bukan baharu. Yang berdiri sifat tersebut, sifat sama' tu yang berdiri, yakni yang kata berdiri itu macam mana? Dia nak tafsir, dia nak hurai kata yang berdiri sifat tu macam mana tu? Yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat sama' tu dia menumpang, dia ada pada zat Allah Ta'ala yang qadim. Zat Allah tu ada lagi qadim, dan juga sifat sama' itu ada lagi qadim, menumpang pada zat Allah Ta'ala yang qadim tersebut. Sebab apa? Sebab
Sebab sifat sama itu dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Dia mesti menumpang. Kerana ta'rif sifat adalah ma qama bi ghairi, barang yang berdiri dengan yang lain. Maknanya dia tak boleh duduk asing daripada zat, mesti dia menumpang zat. Itu sifat sama. Kalau balik baharu, kalau kita kata apa, baju warna biru, jadi biru tu sifat yang dipanggil arad, sifat. Kalau balik baharu dipanggil arad, sifat baharu. Jadi biru tu dia tak boleh duduk asing daripada benda. Dia kena tumpang pada benda tersebut. Contohnya dia tumpang pada baju. Baju tu benda lah, zat. Maka biru tu sifat. Maka biru tu tak boleh duduk asing. Dia mesti kena tumpang zat, iaitu baju. Tu contoh balik baharu lah. Kalau balik Tuhan pula, sifat sama tu dia tak boleh duduk asing daripada zat Allah. Mestilah sifat sama tersebut dia tumpang pada zat Allah Ta'ala yang qadim. Baik, jadi sifat yang qadim menumpang pada zat yang qadim, iaitu Allah, zat Allah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, tidak dapat diketahui hakikatnya. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat sifat sama. Hakikat sifat sama tu kita tak boleh nak mengetahuinya. Kita ni yang baharu ni tak boleh nak mengetahui sifat sama yang qadim tersebut. Tu. Tetapi walaupun kata macam tu, tak boleh nak mengetahui hakikat sama yang qadim tu, tetapi tetap seperti yang tersebut, yaknilah sifat pendengar tu ada pada zat Allah Ta'ala. Setakat tu saja yang kita boleh tahu, iaitu sifat pendengar tu ada pada zat Allah Ta'ala. Lebih daripada tu kita tak boleh nak fikir dah. Lebih daripada tu kita tak boleh nak fikir dah, sebab kita ni baharu. Tak dapat nak mengetahui hakikat sifat sama tersebut yang qadim. Tu. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dengan Allah Ta'ala, yakni dengan sebab. Dalam bahasa Arab huruf ba lah. Dengan ni terjemahan daripada huruf ba. Yang tu ba tu dipanggil ba sababiyah. Kalau mengaji ilmu nahwu dia reti ba sababiyah dengan maksud dengan sebab. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itulah. Sifat mana tu? Sama tu lah. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itulah, yang sifat sama tadi tu, yang diterjemahkan dengan pendengar tadi tu, Allah Ta'ala mendengar. Jadi bila Allah tu ada sifat pendengar, maka Allah pun mendengar. Sebab tu pada ayat Mekah terjemah dengan pendengar. Pendengar tu sifat, mendengar ni tugas bagi sifat. Takluk bagi sifat pendengar adalah mendengar. Bila Allah ada sifat pendengar, maka dia pun mendengar. Mendengar macam mana tu? Yakni ni dia nak terang. Dia nak tafsir kata mendengar Allah Ta'ala tu macam mana? Nyata baginya. Allah Ta'ala mendengar tu dengan maksud nyata baginya, jelas, terang baginya, bagi Allah. Terang. Sekalian perkara yang ada tu Tuhan dengar. Nyata baginya, bagi Allah tu sekalian perkara yang ada. Itulah Allah Ta'ala mendengar dengan maksud nyata baginya sekalian perkara yang ada. Perkara yang ada nyata bagi dia. Tu. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripadanya. Tu. Kita mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada kita. Sebab tu manusia dia bukan mendengar dengan telinga, tetapi dia mendengar dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala letak pada anak telinga lah. Pada gegendang telinga tu lah. Sebab tu kalau manusia ni, kita ni, kalau gegendang telinga tu rosak, pecah ke apa ke, maka kita tak boleh dengar walaupun telinga ada, tapi kita tak mendengar kerana sifat pendengar tu dah rosak. Jadi mendengar Allah Ta'ala dengan maksud yakni nyata baginya, bagi Allah sekalian perkara yang ada. Semua perkara yang ada tu nyata bagi dia. Sama ada perkara yang ada itu qadim, sama ada perkara yang ada itu qadim. Contohnya seperti zatnya Allah. Zat Allah tu perkara yang ada lah tu. Zat Allah tu adalah perkara yang ada, yang qadim. Seperti zatnya Allah.
dan sekalian sifatnya sifat Allah yang ma'ani. Jadi sifat ma'ani sifat yang ada lah, sifat yang wujudi. Jadi Allah Ta'ala mendengar zat dia sendiri. Allah Ta'ala mendengar zatnya sendiri. Sebab apa? Kerana zat Allah Ta'ala tu ada. Dan Allah Ta'ala mendengar sekalian sifat-sifatnya yang ma'ani. Allah Ta'ala dengar. Dengar tu dengan jalan nyata bagi dia. Baik. Atau perkara yang ada itu baharu. Atau perkara yang ada tadi tu adalah perkara tu baharu. Contohnya seperti sekalian alam ini. Sekalian alam ni apa dia? Langit, bumi, manusia, binatang, semua tu Allah Ta'ala mendengar. Mendengar dengan maksud nyata, jelas, terang baginya. Tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala tak dengar. Semua Allah Ta'ala dengar. Syarat dia benda tu ada. Sama ada benda yang ada itu benda qadim ataupun benda yang ada itu baharu. Baharu contohnya sekalian alam ni lah. Baik. Contoh, kita buat contoh satu. Contoh lah motosikal. Motosikal. Jadi motosikal ni, zat motosikal tu ada tak? Ada. Bunyi motosikal tu ada tak? Ada. Mana tahu kata ada? Kalau bunyi motosikal tu ada, pasal ada bunyi, kita dengar. Kita boleh dengar dengan telinga. Kalau diri bersikal motosikal tu, zat motosikal tu ada tak? Ada. Kita boleh lihat. Maka dua-dua tu Allah Ta'ala dengar. Zat motosikal pun Allah Ta'ala dengar, bunyi motosikal pun Allah Ta'ala dengar. Itu maksudnya. Sebab apa? Sebab benda tu ada. Baik. Maka sekiranya perkara yang ada itu qadim, seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah, maka Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dengar juga zat dia. Allah Ta'ala dengar juga sifat-sifat ma'ani dia, iaitu qadrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu lah. Maka Allah pun dengar juga. Dengar tu macam mana? Yakni yang kita dengar Allah Ta'ala akan perkara-perkara yang qadim tu, iaitu zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah tu. Yakni dengar tu dengan jalan nyata. Nyata baginya iaitu jelas. Nyata dengan maksud jelas baginya bagi Allah pada qadim dan azali. Pada qadim dan azali lah. Maknanya sejak azali lagi Tuhan dengar dah zat dia. Sejak azali lagi Tuhan dengar dah sifat-sifat ma'ani dia. Sebab apa? Sebab zat Allah tu ada, sifat ma'ani Allah tu ada. Jadi sekalian perkara yang ada Tuhan dengar. Dengar tu macam mana? Dengan maksud jelas, nyata bagi dia. Ta'alluq inkisyaf dia bagi. Ta'alluq inkisyaf. Baik, habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Inilah yakni Allah mendengar zat dia dan sifat-sifat ma'ani dia tu dikatakan ta'alluq sama' tanjizi qadim. Ta'alluq ni maksudnya tuju. Sama' tu sama' lah. Tanjizi lulus, qadim sedia kala. Maksudnya Allah Ta'ala tu mendengar sejak sedia kala lagi. Lulus dah mendengar Allah Ta'ala tu sejak sedia kala lagi. Itu dipanggil ta'alluq sama' tanjizi qadim. Mendengar Allah Ta'ala tu sejak azali lagi. Itu dimaksudkan ta'alluq sama' tanjizi qadim. Jadi ketika azali tu Tuhan mendengar apa? Mendengar perkara yang ada, iaitu zat dia, sifat-sifat ma'ani dia Tuhan dengar siap dah sejak azali. Itu dipanggil ta'alluq sama' tanjizi qadim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan sekiranya perkara yang ada itu baharu. Kalaulah perkara yang ada tadi itu baharu, makhluk ni lah, maka Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dengar juga. Syarat dia benda tu ada. Tak kira lah benda yang ada itu qadim ke, baharu ke, Allah Ta'ala dengar belakang. Kalaulah perkara itu perkara baharu, maka Allah dengar. Ni macam zat kita ni, zat manusia ni, tubuh badan kita Tuhan dengar. Suara kita Tuhan dengar. Setiap perkara yang ada, warna Tuhan dengar. Pasal benda tu ada. Syarat dia ada. Dengar macam mana? Yakni nyata baginya, bagi Allah baharu tersebut. Sekalian perkara yang baharu tadi tu, makhluk tadi tu, Allah Ta'ala dengar dengan maksud nyata bagi dia, jelas bagi dia.
Tu. Inilah yang kata mendengar Allah akan baharu tu. Inilah yakni Allah mendengar akan baharu tu. Yang kata dengan maksud nyata bagi dia tu. Dikatakan ta'luq sama tanjizi hadis. Ta'luq ni maksudnya tuju, sama tanjizi lulus hadis baharu. Maksudnya bila timbul saja makhluk, maka Allah Ta'ala pun dengar. Dengar apa? Segala perkara yang ada, yang baharu, zat baharu, benda-benda yang ada, itu bunyi ada, warna, semua tu Tuhan dengar. Dengar dengan maksud jelas, nyata baginya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka tidak ada satu perkara yang ada yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Maknanya tak ada satu perkara pun yang ada yang terlepas daripada didengar oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Yang bersifat dengan sama ini. Maknanya tak ada satu perkara pun yang ada, sama ada perkara itu qadim seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah, ataupun perkara yang ada tadi itu perkara yang baharu seperti makhluk alam ini semualah. Tak ada satu pun yang terlepas daripada didengar oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan sama ini. Sama ada perkara itu bersuara, sama ada perkara yang ada itu ada suara. Contohnya bunyi inilah, bunyi itulah. Bunyi motor ke, bunyi gendang ke, bunyi apa-apalah, muzik ke apa ke. Atau tidak bersuara. Tidak bersuara ni seperti tubuh manusia, zat manusia, tubuh manusia, tubuh motor, zat kereta, dan maknanya semua tu Tuhan dengar. Bunyi motor pun Tuhan dengar, zat motor pun Tuhan dengar, suara kita pun Tuhan dengar, tubuh badan kita pun Tuhan dengar. Itu maksudnya. Sama ada perkara itu bersuara ataupun tidak bersuara, Tuhan dengar belakang. Syarat benda tu ada sahaja. Macam mana kita nak tahu kita benda tu ada ke tidak? Kalau boleh benda tu bunyi, maksudnya ada, kita boleh dengar. Kalau benda tu boleh nampak dengan mata, contohnya segala warna, kita maksudnya benda tu ada. Kalau benda tu kita nampak dengan mata, zat-zat, segala zat, semua tu dikatakan benda ada. Jadi Allah Ta'ala dengar. Sama ada benda tu bersuara ataupun tak bersuara, Tuhan dengar belakang. Dan wajib kita percaya, dengan maksud wajib syarak tadilah. Kalau kita tak percaya, berdosa lah, dijanji dengan siksa. Kalau kita percaya, dapat pahala. Dan wajib kita, yakni tiap-tiap mukallaf tadi, mukallaf ni mereka yang diberati hukum syarak ke atasnya. Hukum syarak apa dia? Wajib, makruh, sunat, haram, harus. Tu hukum 5 tu lah. Yang tu dipanggil hukum syarak, hukum taklifiah. Jadi kita tu maknanya mukallaf, tiap-tiap mukallaf, yakni mereka yang diberati dengan hukum tadilah. Hukum haram, sunat, wajib, harus, makruh tu. Tu wajib kita percaya dan i'tiqad, yakni mengaku dengan yakin serta patuh di dalam hati, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dengan maksud istihalah. Tuhan tu istihalah, maknanya tidak ada sama sekali. Dalam kurungan ni kita mustahil. Tak ada sama sekali, tak ada di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya. Maknanya lawan bagi sama tu tak ada sama sekali, mesti tidak. Pada Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala mesti tidak lawan sama tadi. Iaitu lawannya, lawan sama tu apa dia? Tuli. Tuli ni pekak tuli tak dengar langsung. Tuli ni lawan bagi sama, sifat sama. Iaitu lawannya, lawan sama tu tuli. Jadi tuli ni mustahil atas Allah. Tidak ada tuli pada atas Allah Ta'ala. Kerana tuli ni perkara mustahil, maka akal pun hukum kata mesti tidak tuli tersebut di atas Allah. Dalil, bermula dalil ni apa? Dalil ni bukti, percaman, burhan. Bermula dalil ni bukti di atas yang demikian itu, yang mengatakan Allah tu ada sifat pendengar dan Allah tu tak tuli.
mana ada dalil, mana ada bukti. Firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Ini dalil nakli. Dalil ada dua, dalil nakli satu, dalil akli satu. Yang ni dipanggil dalil nakli, dalil yang dipindah ambil daripada Al-Quran. Allah Ta'ala kata innallaha sami'un alim. Artinya, terjemahannya, translate-nya, bahwasanya Allah Ta'ala amat mendengar. Amat mendengar maksudnya sangat mendengar. Mendengar tu dengan sifat pendengar tadilah, sifat sama' tu. Lagi amat mengetahui. Ni dalil apa ni? Yang ni dipanggil dalil naqli. Terjemahan daripada dalil naqli, iaitu dalil ayat Quran. Atau dalil ataupun bukti di atas yang demikian itu yang mengatakan Allah tu ada sifat pendengar dan Allah tu tak tuli, mana ada dalil. Baharu alam ini dipanggil dalil akli, dalil yang kena fikir dengan akal. Kalau Allah tu tak dengar, macam manalah Allah Ta'ala nak buat alam ini, kerana tak dengar itu suatu penyakit. Yang tu kena fikir dengan akal lah. Kalau Allah Ta'ala tu tuli, kalau tu fardu takdir lah. Kalau Allah Ta'ala tu tidak ada sifat pendengar, dengan maksud Allah tu tuli lah, maka macam mana Allah Ta'ala nak buat alam ini? Kerana apa? Kerana tuli itu satu penyakit yang menyebabkan Allah tu jadi kekurangan ataupun lemah. Maka kalau Allah Ta'ala lemah, macam mana Allah nak buat alam ini? Yang tu kena fikir dengan akal lah. Dalil tersebut kena fikir dengan akal. Jadi baharu alam ini membuktikan kata Allah tu ada sifat pendengar dan Allah tu tidak tuli. Wallahu alam. Mudah-mudahan live kita ini pada pagi ini memberi manfaat untuk semua, insya-Allah. Mudah-mudahan akidah kita bersih. Akidah kita ni tulus bersih kerana Allah Ta'ala, dan kita ni kenal Allah Ta'ala lah sebelum kita mati nanti. Kerana apa? Kerana dalam kubur nanti akan disoal berkaitan dengan akidah kita. Jadi hati-hatilah. Kalau di dunia kita tak pernah ambil tahu berkaitan dengan akidah, kita bimbang lah, kita takut dalam kubur nanti kita tak boleh nak jawab. Malaikat muka nakir tanya, takut tak boleh nak jawab. Jadi kita ambil lah pengetahuan berkaitan dengan akidah, kerana ilmu ini adalah fardu ain, wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Barang siapa yang tidak mempelajarinya, maka hukumnya berdosa besar. Setiap masa duduk dalam keadaan dosa besar. Dan segala ibadahnya dibimbangi takut Tuhan tak terima. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah segala amal ibadah kita melainkan terlebih dahulu kita kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah bukan dengan maksud kenal hakikat zat Allah, tetapi mengenal sifat-sifat Allah. Insya-Allah mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah ada panjang umur, luas rezeki, insyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang lain lah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.